bertemu kembali dalam Fokus minggu depan dan sebentar tadi kita bersama dengan Dr. Roy Anthony Rogers mengulas mengenai lawatan rasmi Nancy Pelosi dan Anthony Blinken. Tapi salah satu fokus utama pada minggu akan datang juga apabila Kementerian Kesihatan KKM dijangka membentangkan rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 untuk bacaan kali kedua di Dewan Rakyat pada minggu depan. Dan RUU itu antara lain mengetengahkan larangan merokok apa-apa produk tembakau atau pengganti tembakau serta larangan penggunaan peranti merokok oleh mana-mana individu yang lahir pada tahun 2007 dan seterusnya atau Endgame Generation ini. Dan pada masa yang sama kami juga nak bawakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas PSSC bagi Hal Ehwal Wanita dan Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial yang menyatakan hari ini mereka berharap Jawatankuasa itu diberi peluang untuk menilai sama ada pelaksanaan RUU ini selaras dengan Konvensyen Hak Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan pengerusinya Azlina Uthman Said berkata ini kerana PSC khawatir fasal-fasal berhubung penguatkuasaan RUU tersebut akan membuka ruang untuk penyalahgunaan dan salah tafsir serta hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan. Dan selain itu, fasal 24 katanya akan memberi kuasa kepada menteri untuk melantik mana-mana orang untuk menjadi pegawai dalam penguatkuasaan akta tersebut. Dan perkara-perkara yang dinyatakan ini adalah antara pertikaian yang diketengahkan oleh PSC dan juga beberapa pihak lain dalam perdebatan mengenai RUU ini yang kita lihat pada masa yang sama semakin banyak juga mendapat perhatian di media sosial sejak kebelakangan ini. Jadi kita nak terus bersama dengan Dr. Fahan Rusli, pakar kesihatan awam bersedia di talian untuk mengupas mengenai RUU ini yang dijangka dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada minggu depan. Terima kasih Dr. Fahan sudi bersama saya dalam Fokus minggu depan. Pertama sekali, pandangan Dr. Fahan usaha untuk mencapai generational endgame ini untuk produk tembakau. Jadi bila kita menyebutkan tentang generational endgame ini, kita sebenarnya bukanlah mengatakan bahawa apabila rang undang-undang ini diluluskan, Malaysia akan bebas rokok dan sebagainya. Kita harus memahami ini adalah langkah yang akan mungkin mengambil mungkin 40 hingga 50 tahun baru kita boleh nampak hasil-hasilnya lah. Ini kerana mereka yang berumur yang lahir 2007 ke bawah dan sebagainya masih lagi boleh merokok sampai mereka meninggal dunia. Tak ada masalah untuk mereka membeli rokok dan tembakau dan sebagainya. Cuma kita ingin meletakkan satu rang undang-undang di mana mereka yang lahir 2007 dan ke atas, mereka pada satu tahap, mungkin generasi ini akan tahu apa itu rokok, tetapi mungkin anak-anak mereka tidak akan tahu apa itu rokok dan tembakau dan sebagainya. Jadi generation endgame ini adalah sesuatu yang amat-amat penting kerana ia bukanlah sahaja rang undang-undang untuk menghentikan daripada orang itu merokok atau membeli produk tembakau, tetapi kita harus memahami kerana ini akan melingkungi sehingga kepada kos daripada segi perubatan, daripada segi kanser paru-paru dan sebagainya. Banyak sebenarnya impak rang undang-undang generation endgame ini. Okey, itu kelebihannya, itu pros, tapi tentunya kita nak sentuh juga cons. Kritikan-kritikan yang dikemukakan sebentar tadi antaranya ruang untuk salah guna kuasa dan juga salah tafsir, hukuman yang tidak setimpal. Pandangan Dr. Fahan kritikan-kritikan ini? Jadi rang undang-undang apabila ia dibentangkan di Parlimen, kita tahu bahawa ia ada bacaan pertama, bacaan kedua dan selepas itu dia akan diangkat kepada Dewan Negara dan sebagainya. Di antara bacaan-bacaan rang undang-undang ini, kita harus memahami ada beberapa perkara yang boleh diperhalusi dan boleh ditambah baiki. Tetapi apa yang kita harus memahami ialah semestinya apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Azalina sebagai pengerusi PAC itu tentang kerisauan dia apabila penguatkuasaan itu dilaksanakan kepada kanak-kanak di bawah umur dan sebagainya. Jadi saya rasa ini, saya bersokong dengan pandangan beliau di mana kita harus memperhalusi dan harus meletakkan dalam undang-undang tersebut siapakah sebenarnya pegawai-pegawai yang boleh melaksanakan penguatkuasaan ini. Jadi apabila kita memberikan sesuatu kuasa kepada mana-mana menteri di mana dia mengatakan dia boleh melantik sesiapa sahaja, ini boleh membuat benda ini sebagai satu masalah. Kerana saya rasa saya faham, kerana mereka memikirkan kalau kita ingin melaksanakan perkara ini di sekolah, adakah guru besar dapat melongkar beg-beg sekolah kanak-kanak dan sebagainya? Siapa sebenarnya yang harus diberikan kuasa untuk melaksanakan tanggungjawab ini? Jadi sebanyak yang kita mahukan rang undang-undang ini dilepas dan selepas itu diikuti oleh rakyat, kita harus juga memahami bahawa ada beberapa perkara yang kita harus lagi mengambil berat dan mementingkan
seperti hak asasi manusia, hak asasi kanak-kanak dan sebagainya, dan kita tidak boleh melanggar hak-hak tersebut. Jadi saya rasa kita akan berjumpa di tengah-tengah di mana dan siapa sebenarnya enforcer. Dan saya rasa apabila kita membentangkan sesuatu rang undang-undang sebegini, saya rasa elok kalau kita mengenal pasti siapakah sebenarnya pegawai-pegawai dan agensi-agensi yang akan terlibat dalam penguatkuasaan tersebut. Kita tak nak nanti dalam masa setahun menteri melantik ramai orang yang kita pun rasa kenapa mereka ini dilantik sebagai itu dan sebagainya, kerana kuasa itu telah diberikan. Saya rasa sekarang adalah waktunya untuk kita identify siapakah kita punya key player dan stakeholder kita di dalam bahagian penguatkuasaan rang undang-undang tersebut nanti. Itu pihak yang terlibat dalam aspek penguatkuasaan, tapi undang-undang yang atau hukuman yang akan dikuatkuasakan itu sendiri menjadi pertikaian juga. Misalnya, kompaun yang dikenakan, sebentar tadi Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin telah pun menjelaskan hukuman terutamanya bagi individu dalam kalangan generasi penamat GEG ini, kompaunnya maksimum masih RM50 sahaja. Itu dilihat sebagai satu angka yang kecil, tetapi tentunya ramai yang bimbang berhubung dengan hukuman kompaun ini, terutamanya apabila kita melihat penguatkuasaan ataupun pengenaan kompaun ketika pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Mungkin situasi yang berbeza, tetapi tentunya perspektif sentimen rakyat terhadap kompaun, jumlah kompaun yang dikenakan ini perlu jelas, perlu ada hadnya, kerana kalau tidak, tak boleh nak bergantung kepada budi bicara saja kan. Jadi pandangan Dr. Farhan, hukuman yang dikenakan terhadap individu dalam generational endgame ini. Jadi kepada saya, pandangan saya, apabila kita ingin melaksanakan satu tindakan, kita harus memahami kompaun ini akan diberikan kepada siapa, adakah kepada orang bawah umur dan sebagainya. Dan cara kita berfikir sekarang, memang mereka 2007 dan ke bawah adalah bawah umur. Tetapi dalam masa 10 dan 20 tahun, mereka mungkin dah umur 30 dan 40. Adakah kita masih mengompangkan mereka dengan RM50 dan sebagainya? Apa yang lebih penting sebenarnya, kita bukanlah harus mengkhususkan ataupun memfokuskan kita punya enforcement ini kepada pengguna. Sebenarnya kita harus memfokuskan kita punya enforcement dan penguatkuasaan ini kepada pembekal. Jadi daripada kita menghabiskan masa untuk memantau dan pusing-pusing dekat restoran ataupun di pusat beli belah mencari mereka, meminta IC, adakah mereka 2007 ataupun ke bawah ataupun dan sebagainya, kita harus memberi fokus kepada enforcement ataupun penguatkuasaan kepada mereka yang menjual produk-produk ini kepada mereka yang 2007 ke atas. Kerana kalau kita boleh menanamkan pemahaman kepada orang yang menjual supaya tidak menjual kepada mereka umur 2000 yang lahir 2007 ke atas, kita tidak akan ada masalah bahawa orang yang 2007 ke bawah ada produk tembakau tersebut. Jadi sebenarnya fokus dia, kita harus memberikan fokus kepada orang yang menjual, ya, bukan kepada orang yang membeli. Kerana kalau kita dapat stop dia punya tempat daripada membeli itu, kita tak payah nak buat enforcement kepada orang-orang yang ada produk tersebut di dalam poket dan sebagainya lah. Kerana kita tahu apabila seorang kanak-kanak itu mendapat idea ataupun bersama rakan-rakan dan mereka ingin mencuba dan sebagainya, perkara itu tetap akan berlaku. Tetapi adakah kita mempunyai keupayaan untuk melaksanakan enforcement tersebut, penguatkuasaan tersebut? Tidak. Jadi kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan penguatkuasaan tersebut, elok kita jangan letak di dalam RUU, kerana ia nampak macam kita seolah-olah tidak membuat kerja apabila kita tidak dapat melaksanakan penguatkuasaan secara yang betul. Jadi saya rasa di situlah sebenarnya, Nailah, kalau kita nak tengok daripada penambahbaikan dia, fokus kita adalah nanti kepada black market, kepada supply daripada tembakau yang diseludup dan sebagainya. Dan saya rasa kalau kita boleh memberikan fokus penguatkuasaan kepada situ, kita tak perlu risaulah kepada orang-orang yang membeli nanti. Okey, in the bigger picture, kita nak juga lihat perdebatan atau argumen mengenai penggunaan hukuman versus pendidikan. Kalau kita nak lihat dalam strategi harm reduction, adakah hukuman masih lagi dilihat sebagai satu strategi yang efektif kalau membabitkan merokok? Di sini sebenarnya ada dua parti atau kita kata ada dua golongan yang memilih. Ada yang memilih untuk go for education. Tetapi kita harus faham, kita ni rakyat Malaysia ni rakyat yang degil. Ya, kita harus terimalah perkara itu. Kalau kita tak menerima perkara itu, maknanya kita bukanlah duduk di dalam zone reality, ya. Rakyat Malaysia ni adalah satu rakyat yang degil. Lagi kita kata tak boleh buat, lagi dia akan buat. Tetapi bila kita menggunakan pendekatan seperti pendidikan, orang tak dengar, dia tak nak dengar cakap.
Sebab itu kalau kita mengatakan dilarang merokok di kawasan restoran dan sebagainya, kalau pergi dekat kedai-kedai mamak sekarang, ramai je masih lagi merokok. Ya. Dia tak kira pun 5 meter daripada kawasan restoran dan sebagainya. Ini kerana rakyat Malaysia adalah amat degil. Dan saya rasa kerana generasi yang degil ini, kita tak boleh buat apa-apa. Kita dah tak boleh selamatkan dia. Maknanya kalau dia nak merokok, dia nak kena kanser paru-paru, lepas tu dia nak meninggal dunia, tak apalah, biarlah dia melalui proses tersebut. Tetapi kita nak selamatkan generasi yang akan datang. Dan saya rasa kita harus mengambil pendekatan yang hukuman ini harus dilaksanakan untuk kita meletakkan fear factor, untuk kita tidak benarkan generasi tersebut terjejas dengan perkara yang berikut. Dan saya baca banyak artikel dan juga banyak-banyak daripada golongan-golongan yang membantah perkara tersebut, mengatakan tentang ekonomi dan sebagainya, tentang kedai-kedai runcit mungkin akan merugikan duit dan sebagainya. Saya akan memberikan balik soalan kepada mereka. Kepada kedai-kedai runcit ataupun owner-owner kedai-kedai tersebut, saya ingin bertanya, adakah anda sendiri membenarkan anak anda untuk merokok? Semestinya saya tahu tiada ibu ataupun bapa yang inginkan anak mereka merokok. Mereka tidak mahu anak mereka mendapat apa-apa penyakit. Malah mereka setiap hari mendoa supaya anak mereka kekal sihat. Jadi apabila kita inginkan itu untuk ahli keluarga kita sendiri, kenapa kita tidak menyokong dan memahami tentang bahawa penguatkuasaan dan juga hukuman ini adalah kepada mereka yang tidak menggunakan RUU itu dengan secara betul. Maknanya mereka menjual kepada 2007 dan ke bawah dan sebagainya. Jadi saya rasa hukuman ini adalah wajar di dalam situasi kita sekarang. Kerana we need to be strong apabila perkara ini adalah satu perkara isu yang kita harus tackle bersama untuk memastikan kita ada generasi yang sihat bagi masa yang akan datang. Okey, jadi meskipun dengan beberapa isu yang kita bincangkan tadi, isu kemungkinan ada salah guna kuasa, salah tafsir dan juga hukuman yang dilihat tidak setimpal, Dr. Farhan berpandangan RUU ini mesti diluluskan meskipun dengan isu-isu tadi tu? Betul. Jadi saya pada pandangan saya, kalau RUU ini tidak mahu diluluskan, bawa kepada saya mana-mana ahli parlimen yang ingin anak mereka sendiri merokok. Bawa kepada saya, kepada owner-owner ataupun pemilik-pemilik kedai runcit ataupun pemilik-pemilik kedai vape ataupun pemilik-pemilik kedai yang menjual rupahan rokok ini, bawa mereka tampil ke hadapan dan katakan kepada kita, saya ingin anak saya merokok. Dan jika awak tidak mahu anak-anak sendiri merokok, seharusnya kita sebagai satu komuniti yang besar, kan, kita memanggil diri kita sebagai keluarga Malaysia, kita ingin mempertahankan generasi yang akan datang. Jadi dengan itu saya dengan sepenuh hatinya menyokong RUU Kawalan Tembakau ini untuk memastikan generasi yang akan datang dapat diselamatkan. Baik, terima kasih Dr. Farhan Rusdi, pakar kesihatan awam, mengulas mengenai RUU Kawalan Tembakau dan Merokok 2022 yang dijangka dibentangkan untuk bacaan kali kedua di Dewan Rakyat pada minggu depan. Itu salah satu fokus yang akan kami bawakan untuk minggu akan datang. Dan itu sahaja fokus minggu depan untuk jam ini. Bersama saya Nala Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.